Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang bermaksud yang demikianlah mereka yang apabila kami berikan kedudukan kekuasaan di atas muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Hormati saudara Kamaruzaman Muhammad Menerusi Majlis yang merupakan Ketua Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan, yang kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Muhammad Zaid Nik Yusof, bekas Ketua Pengarah Kementerian Tanah dan Koperasi, Fadil yang di-Pertua PAS Kawasan Putrajaya Ustaz Nazir Zakaria, sahabat saya yang berhormat Ustaz Firdaus Jaafar, Ahli Parlimen Jerai, pimpinan-pimpinan yang berhormat Dr. Syafi'i Abu Bakar Adun Bangi, pimpinan-pimpinan PAS dan juga rakan-rakan dari Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Saya rasa gembira, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bangga pada malam ini dapat bersama berkongsi beberapa maklumat penting yang sebahagiannya telah pun disampaikan dengan begitu bernas, jelas oleh rakan-rakan penceramah sebentar tadi. Malam ini kita santai-santai lah, insya-Allah. Saya pun tak bercadang nak bercakap panjang. Yang tuan-tuan datang ni mungkin nak dengar tokoh-tokoh baru yang PAS kemukakan, yang menampilkan wajah PAS yang semakin orang kata versatile, yang semakin menampilkan kita mampu untuk berhadapan dan mampu untuk menyediakan dan memberikan ruang kepada semua golongan dalam masyarakat. Saya gembira kerana diamanahkan sebagai pimpinan PAS hari ini oleh tuan-tuan semua dalam kita menyaksikan suatu era yang begitu mencabar. Dulu orang kata PAS ini parti tok lebay, parti kampungan, parti yang hanya didukung oleh para ustaz, pondok-pondok dan di kampung-kampung sahaja. Sebab itu, pimpinan-pimpinan UMNO Perikatan dulu tidak kisah sangat kerana mereka yakin dan percaya bahawa PAS ini tidak mungkin akan dapat berkembang dan membiak seperti mana yang mereka saksikan pada hari ini. Sebab itu ada beberapa pimpinan UMNO yang mengatakan PAS ini jangan bimbang, dia kata, kerana dia percaya kepada falsafah 3P. Dia kata ada PAS, ada padi, ada pondok, adalah PAS. Sebab itu dia kata PAS ini parti yang hanya akan berkembang dan kuat di Kelantan, Terengganu dan habis-habis pun di Kedah. Sebab itu dia pakai teori 3P tadi. Ada padi, ada pondok, membiaklah PAS.
Tapi kita telah berjaya untuk orang kata melumpuhkan khurafat tersebut. Kita telah hari ini berjaya menempatkan dan memposisikan wajah PAS di persada politik tanah air dan mula sekarang diyakini di peringkat di persada politik antarabangsa. Kita hari ini bukan sekadar digeruni di Kelantan, kita akan bakal ambil balik Terengganu. Kita dah dapat Kedah. Kita akan rampas kembali negeri Perak Darul Ridwan. Kita kekalkan kemenangan kita di Selangor Darul Ehsan. Dan kalau tuan-tuan bercakap pada malam ini nak ke Putrajaya, saya nak bagi tahu bahawa ada 3 tempat yang kita kena patahkan ataupun lumpuhkan UMNO Barisan Nasional. Kita kena tumpaskan mereka ataupun lumpuhkan separuh mereka di Sarawak. Kita ambil separuh dari Sabah dan separuh lagi kita pecahkan benteng terakhir mereka di Johor. Jadi kalau 3 negeri ini boleh contribute, boleh menyumbang kepada kemenangan kita dalam pilihan raya umum yang akan datang, bermakna kita akan dapat ambil alih Putrajaya, insya-Allah. Sebab itu kita melihat pada hari ini ramai tokoh-tokoh bersama kita. Tuan-tuan dengar tadi ucapan Datuk Profesor Dr. Nick Zaid. Umur 66 tahun, dia tipu 2 tahun. Muda 2 tahun ya. Kebiasalah zaman-zaman dulu. Lambat dapat surat beranak. Beliau sepatutnya hari ini tempatnya di rumah. Mungkin beliau macam manusia biasa mengimpikan ada satu rumah besar di tepi tasik ataupun di tepi laut, ataupun ada satu kondominium mewah yang mengawan di angkasa, link house 2 lapis, ataupun ada satu kondo mewah di sebelah, the Palace of the Golden Horses. Patutnya begitu. Dulu ada kuasa penuh, dengan tanda tangan saja akan dapat banyak tanah. Tapi saya percaya bahawa SPRM, MACC boleh buat satu penyelidikan, buat satu siasatan yang rapi kepada datuk kita ni. Dan kita percaya beliau adalah orang yang bersih, dan inilah orang yang kita akan berikan kesempatan besok bila kita ambil alih Putrajaya, memberikan sumbangan kepada kerajaan Pakatan Rakyat. Orang Melayu macam inilah yang kita nak berikan tempat. Sama ada bertanding atau tak bertanding, itu bukan masalah kami dalam PAS. Bertanding tak bertanding itu keputusan parti. Menang kalah itu adat perjuangan. Tapi yang penting kita menampilkan tokoh-tokoh hari ini yang mula yakin. Dan orang ramai dapat melihat memang PAS hari ini parti yang berjiwa besar. Dia parti yang menempatkan semua golongan. Payungnya adalah kepimpinan ulama yang kita yakin memandu kita dengan Al-Quran dan Sunnah, membawa kita jalan bahagia dunia dan akhirat. Ini yang kita mau aplikasikan dalam perjuangan PAS. Saya terharu tadi tengok Iwan, dia nyanyi 2 lagu. Bila saya dengar balik suara dia, barulah saya ingat dulu zaman kita remaja dulu, rupanya dia pernah berduet dengan Amalina lagu Tragedi Daun Pisang. Betul ya Iwan? Kalau salah minta maaf lah. Kerana saya pun tak pernah berdandut. Dengar-dengar dalam kereta begitulah. Beliau tampil hari ini dengan wajah yang beliau yakin. Bukan kita paksa dia datang, bukan kita upah dia sokong PAS, bukan kita minta dan paksa dia gunakan pentas PAS ini.
Tapi PAS terbuka, pintu rumah PAS sentiasa terbuka untuk semua orang datang, dan kita adalah parti yang insya-Allah melengkapi, menepati falsafah PAS for all. Jadi inilah yang kita sedang tunjukkan kepada masyarakat. Aisyah hari ini tak asing lagi dengan PAS, penyanyi lagu Janji Manismu dan Camar yang Pulang. Nak tahu apa lagi lagu-lagu yang Aisyah nyanyikan, itu kena tanya dengan saudara Muhammad Sabu. Saya tak apa hafal lagu-lagu artis ini. Tapi apa yang penting, tuan-tuan tengok di hari ini datang atas pentas PAS dan beri sumbangan pemikiran dia kenapa dia bersama dengan PAS. Dan hari ini dia round satu negara untuk dia berikan kenapa dia masuk PAS. Adakah kita bayar dia? Kita tak bayar dia. PAS bukan ada duit nak bayar artis. Tak macam orang lain tu yang nama dia UMNO bayar K-pop. 1.2 juta. Terkinja-kinja atas pentas, lepas tu nafi pula. Kemudian CEO nombor satu negara salam-salam pula dengan penyanyi K-pop. Jadi saya pun tak faham kenapa kita harus wujud budaya macam itu. Jadi ini yang kita tampilkan. Kemudian tadi pengurus sebut tentang penampilan orang nombor 3 Bukit Aman, Datuk Fauzi Syari, yang telah umum masuk PAS dan menyatakan dengan ikhlas bersedia bertanding dalam satu parlimen dalam pilihan umum yang akan datang. Takbir Allah. Kenapa dia masuk PAS? Tidakkah cukup dengan pencen dia? Ataupun kalau beliau nak hidup mewah, zaman beliau menjawat orang nombor 3 dalam Bukit Aman, banyak harta boleh buat. Saya telah tampilkan dalam parlimen tahun 2003, 2005 sampai 2007. Beberapa kes yang melibatkan jenayah yang berprofil tinggi. Saya namakan gangster-gangster yang kita tampilkan dengan dokumen. Ada pegawai polis yang mereka tak sanggup berkompromi dengan jenayah. Ada satu ketika ada anggota polis yang ditukarkan ataupun dinaikkan pangkat bertukar ke satu negeri dalam negara kita. Dan pergi pada satu IPK, dan biasanya bila kita ditukarkan ke mana-mana IPK, yang bagi taklimat tentang tugas kita itu adalah pegawai polis yang lebih senior daripada kita. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan dalam affidavit itu, pegawai polis ini kata bukan anggota polis yang bagi dia taklimat, tetapi gangster yang gunakan IPK beri dia taklimat dan ancam dia, kamu boleh jaga sini, kamu boleh bertugas dekat sini, sini boleh, sini tak boleh. Macam mana ini boleh berlaku? Dalam parlimen kita sebut nama-nama mereka, tapi sampai hari ini tak ada tindakan. Kalau Datuk Fauzi nak kaya raya, nak bina duit, macam Datuk Nik Zain tadi, kalau dia nak kaya raya, nak ada bilion dalam bank, dalam negeri, luar negara, sapu saja tanah rakyat. Apa susah? Pedulikan tanah rakyat. Buat apa dia nak susah di hari tua? Sekarang masuk PAS pula, apa dapat dengan PAS? Paling tinggi pun nanti lepas ceramah saya boleh belanja dia sop eko. Paling tinggi lah. Ataupun Ustaz Nazir boleh makan nasi Arab lepas pada ni. Itu saja yang kita boleh tawarkan. Hidup dalam PAS, susah senang kita tanggung bersama. Tapi kenapa mereka bersama kita pada hari ini? Alhamdulillah, ini menunjukkan bahawa mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doalah, mudah-mudahan besok Syarif Rohani pula masuk PAS dengan Ning Baizura. Mana tahu Ning Baizura. Datuk Syarif Rohani, anak dia ya, belajar dalam satu pusat kajian tinggi di Kelantan, sekolah di Kelantan. Dia nak belajar di sekolah di Kelantan, kemudian melanjutkan pelajaran di Jordan. Kemudian dia balik, mungkin dia beri bisik kat mak dia,
Alhamdulillah paling tidak pun hari ini kita melihat Syarif Rohaini dalam penampilan yang berbeza daripada dulu. Kita doalah insya-Allah ramai lagi yang akan bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, saya diminta oleh penganjur pada malam ini untuk lancarkan sedikit kutipan derma jihad. Harap dapat beri sedikit daripada apa yang ada dalam kocek kita. InsyaAllah apa yang tuan-tuan berikan akan kita gunakan, kerana pilihan raya pun tak berapa lama lagi. Jadi saya harap tugas dapat pergi pada setiap orang pada malam ini insyaAllah. Sampai itu saya terus ceramah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Sekarang ni kita tunggu bilakah tarikh pilihan raya. Kami ahli parlimen mula balik masuk parlimen pada hari Isnin yang lalu, 11 hari bulan Jun. Kami masa sesi belanjawan negara, belanjawan yang dibentangkan pada bulan 12 tahun 2011. Kami bersidang 41 hari. Selama 41 hari itu, hari terakhir, kami pun buatlah ucapan selamat tinggal. Kerana rasa pun agaknya tak jumpa lagi lah lepas pada ini. Entah akan menang, entah akan kalah. Kita pun jumpa speaker, kita salam-salam. Dan rakan-rakan dengan BN pun kita salam lah. Dan kita dah anggap ini hari terakhir. Tiba-tiba pertengahan bulan Januari 2011 dapat satu surat lagi dari Parlimen untuk sesi pertama untuk tahun 2012. Agung baru daripada Kedah, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong datang bertitah dan kami masuk dalam sesi membahas titah diraja. Lebih kurang 21 hari. Lepas titah itu, kita pun rasa inilah dia mungkin sesi terakhir. Pertengahan bulan 4 dapat surat lagi untuk kami masuk parlimen pada sesi bulan Jun. Jadi bila parlimen nak bubar? Saya harap kalau ada muslimat, kaum wanita kita yang agak baik dengan Datin Sri Rosmah, telefonlah malam ni. Mungkin Najib tak berani lagi nak umum sebab Rosmah Mansur tak beri green light. Bilakah parlimen akan dibubarkan? Tuan-tuan sekalian, mereka dah belanja bilion ringgit untuk mereka pikat hati rakyat. Mereka dah bagi 100 ringgit kepada anak-anak kita, budak sekolah. Kemudian mereka bagi 500 ringgit kepada setiap isi rumah, ketua isi rumah yang pendapatannya kurang dari 3,000. Dapat 500 ringgit. Kemudian dia janji kemudian dia bagi voucher kepada student, 300 ringgit satu orang. Kemudian dunia runtuh pula kepada penurut Felda. Bapa dapat 5,000, mak dapat 5,000, anak pun dapat 5,000. Tak bubar juga. Jadi apa penyakit Najib ni? Dah begitu banyak duit yang dia belanjakan, tapi tak berani bubar. Dan semalam, hari 2 semalam, dengar pula nak bagi BRIM yang kedua. Tuan-tuan sekalian, ambillah duit itu. Duit itu duit tuan-tuan. Kenapa saya berhujah hal yang sedemikian? Kalau saya boleh dapat membuktikan, ataupun kalau kami ahli parlimen boleh diyakinkan bahawa duit yang mereka gunakan itu, mereka boleh tunjuk apapun dokumen, duit itulah duit harta pusaka datuk nenek moyang UMNO. Okay, we don't mind. Bagus UMNO, nampak prihatin bagi duit pada rakyat. Tetapi tuan-tuan sekalian, semua duit yang mereka berikan pada rakyat itu mereka gunakan parlimen. Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Keuangan, dia bawa satu usul dalam parlimen, minta parlimen izinkan dia bentang usul suatu kumpulan wang yang disatukan
Dan bila dia bentang itu, kami kena bersidang 41 hari. Bahas setiap inci, setiap ruang, setiap kepala yang ada dalam peruntukan semua kementerian itu untuk diluluskan oleh Parlimen. Itu maknanya duit itulah duit rakyat, duit tuan-tuan yang membayar cukai kepada negara, dan hasil bumi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada rakyat Malaysia. Itu bukan duit pusaka UMNO. Cuma dia kena belanjakan tunjuk baik kerana apa? Kerana tuan-tuan telah berikan mandat kepada kami. Selepas tahun 2008, kami berjaya menafikan mereka 2/3 dalam Parlimen. Diri tuan-tuan semua ialah bila tuan-tuan berikan kami mandat, perintah 5 negeri selepas pilihan raya umum tahun 2008, kita dapat kekalkan Kelantan. Alhamdulillah 22 tahun kita perintah sekarang. Kita dapat Kedah, kita dapat Pulau Pinang, kita dapat Selangor, dan kita dapat Perak. Walaupun setahun dia rompak di tengah jalan. Tuan-tuan sekalian, tak apa, nanti kita ambil balik negeri Perak. Apa yang saya nak nyatakan pada malam ini berasaskan pada dokumen. Dokumen ini sangat penting, mesti dibentangkan dalam Parlimen, mengikut aturan mesyuarat dan mengikut perlembagaan negara. Sebelum Menteri Keuangan membentangkan bajet dalam Parlimen, maka laporan audit negara mesti diletakkan di atas meja kami. Kenapa? Kalau kita pun jadi ahli Persatuan Pemandu Taksi, ataupun menjadi ahli Persatuan PIBG, ataupun Persatuan Peladang, yang duitnya mungkin puluh-puluh ribu sahaja, mesti diperiksa oleh pemeriksa kira-kira. Mesyuarat Agung tahunan kena luluskan penyata keuangan. Ini kan pula negara kita Malaysia yang belanjakan setiap tahun secara purata lebih kurang 230 bilion ringgit Malaysia. Takkan kita tak audit? Jadi bila kita audit, bila ketua audit negara audit semua kementerian, semua agensi kerajaan, badan-badan berkanun, termasuklah semua urus takbir negeri-negeri dalam negara kita. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut sejak 2008 membuktikan kerajaan Kelantan, kerajaan Pulau Pinang, kerajaan Perak, kerajaan Kedah, alhamdulillah menteri besar kita dan ketua menteri kita tak ada sebarang komen dari ketua audit negara yang boleh melibatkan ada elemen rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kalau macam itulah rekod kita, kenapa tuan-tuan tak boleh beri kami pula peluang selangkah lagi ke Putrajaya? Boleh? Boleh. Ini masa terbaik. Hari ni boleh pergi. Ini masa terbaik kita untuk kita buat satu perubahan. Datuk Seri Najib kata jangan tukar driver lah. Tak boleh, kena tukar. Pemandu lori, pemandu bas, ada undang-undang. JPJ kata setiap 100 km kena berhenti minum kopi dulu. Tukar driver, nanti bahaya, langgar sana langgar sini. UMNO dah 54 tahun, BN ni dah kena tukar driver. Kita tukar pula kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Tukar lori sekali. Boleh tuan-tuan sekalian? Boleh. Maka dengan sebab itulah saya telah buat keputusan untuk balik ke Johor. Kali ini bertanding di negeri Johor Darul Ta'ala. Takbir! Ada orang kata tak sayang ke tinggal Kelantan. Tak apa, saya rela tinggal segala-galanya. Demi perjuangan, saya akan balik ke Johor dan saya tak patah balik lagi. Allahu Akbar. Orang UMNO kata, oh nanti bunuh diri di Johor. Siapa yang terbunuh, siapa dibunuh, tunggu saya di Johor. Buah salak masak sepiring, dibawa orang dalam perahu. Seekor si jalak, seekor si biring,
Ayo bertarung, kalah menang belum tahu. Lima bentan masak di tingkap, budak-budak melempar burung. Harimau di hutan sedang kita tangkap, ini kan pula cicak mengkarung. Kita takkan patah balik. Kalah menang adat dalam bertarung. Tapi yang penting, benteng terakhir UMNO mesti kita robohkan. Itu cita-cita kita bersama, doa kita bersama. Mudah-mudahan perjuangan kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri ruang pada Iwan nyanyi 1-2 lagu lagi untuk kita, dan kita berjumpa di lain masa. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.